Akmal Shah. Ada Puan. Hairul Adib. Britney. Ada Puan. Haziq Irsyad. Ada Puan. Lim. Ada Puan. Tenarasan. Tenarasan tak ada kan? Dia WhatsApp saya, dia tak nak masuk kelas sebab sakit kepala. So saya Tenarasan ada? Tenarasan tak pasti ni. Silence ada. Oh, Sailesh ada. Kemudian DDT 1B. Lu. Kirti. Ada Puan. Avinesh. Yes, madam. Ada. Sharon. Ada madam. Syami Farihin. Syami Farihin ada? Mana Syami? Madam, saya dan Darshini share device satu kelas. Share device kelas 1C. Okey. Apa tadi? Syami tak ada Syami tak ada Imanina? Nur Imanina? Ada madam. Ada Tu siapa cakap tu? Syami ke? Yes. Syami? Tadi siapa cakap tadi? Syami ke? Tak ada. Covenation? Siapa tu? Ada Puan. Siapa baru masuk tu? Syami Farihin ada? Puan. Ada kongsi device. Ya. Puan, saya Syami ada Puan. kongsi ya? Ya, Syami kongsi device. Kavina sini DDT berapa tu? 1A ya? 1A. Ya. 1A, sekejap. Imanina ada Covenation? Ada Puan. Riven Rush ada. Aiman? Ada Puan. Aiman? Puvinesh? Ada Puan. Sharin? Puvinesh ada kan? Ada Puan, ada. Nur Ain Nabila? Okay, Nur Ain Nabila? Nur Hakimi? Ada Puan, ada. Irdina Irisha? Ada Puan. Nivita? Ada Puan. Fatin Syafika? Ada Puan. Bagus, semua ada kelas ni. Okay, kita balik semula DDT 1A tadi. Kavina Shini. Awak tadi, pergi mana Kavina Shini? Ya Puan. Kamu di mana tadi saya panggil nama? Masuk lambat? Puan, line slow Puan. Okay. Kelas ganti. Sushitra? Ada Puan. Bangladesh? Yes, ma'am. Davinesh? Ya, madam. Sashindran? Ya, madam. Hashan? Ya madam. Abinisri?
Abi mana Abi Nisri? Selalu dia ada je. Ya, ada puan. Ya, Ah. ada puan. Okey, okey, okey. Syaira Nazla? Ada puan. Atira? Ada madam. Alia? Ada madam. Darshini? Ada madam. Aina Solha? Saya buat. Syarvini? Syarvini? Ada puan. Oh, WhatsApp saya. Oh, Syarvini ada. Ada, madam. Okay. Alright. So, settle. Okay. Alright. So, untuk topik minggu ni, okay, ini adalah minggu yang kedua untuk topik. Untuk topik yang ketujuh. Okay, minggu ni adalah minggu yang ke-10 kan? Okay, minggu yang ke-10. Okay, untuk minggu yang ke-10, topik yang terlibat adalah topik yang ke-7 iaitu teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Okey, ingat 3 model integrasi yang kita kena ingat. Okey, 3 model integrasi yang kita ingat. Yang pertama adalah penyatu paduan yang diusahakan. Yang kedua, kesepaduan yang dicapai, dan yang ketiga adalah perpaduan yang diidamkan. Okey, itu dinamakan sebagai model, 3 model integrasi. Okey, 3 model integrasi yang mana 3 model ini telah ditentukan ataupun telah diselaraskan oleh bahagian Kementerian Perpaduan Malaysia lah, iaitu di bawah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Malaysia. Okey, jadi tajuk ini adalah tajuk yang mudah untuk kita faham. Okey, dan saya percaya dan juga saya yakin bahawasanya student JTMK ni, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ni, kan hampir-hampir sama kan? Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kamu ni adalah pelajar-pelajar di bawah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dan kos kamu pun memang kos IT. Dah faham dah sebenarnya apa kepentingan dia, apa kepentingan teknologi maklumat ni. Okey, bila sebut kepentingan dia boleh match dengan skop-skop yang berbeza. Okey, dalam skop, maksud skop yang saya nyatakan ni contohnya peranan teknologi maklumat dalam aspek sosial, okey, peranan TMK dalam aspek ekonomi, dalam aspek politik, dalam aspek pendidikan. Okey, banyak skop dia. Okey, so kita dah nampak dah sebenarnya apa peranan, apa kepentingan teknologi maklumat ni. Okey, apa implikasi penggunaan teknologi maklumat ni, dan apa pula kesan kita mengabaikan teknologi maklumat ni. Dan antara topik-topik ataupun antara kandungan yang saya sebutkan tu ada juga Avinesh. Ada apa Avinesh? Sorry madam, sila tekan. Saya sebutkan tadi. Okey, dan ada juga kesan pengabaian. Okey, apa implikasi kalau kita mengabaikan teknologi maklumat ni. Okey, dan antara kandungan-kandungan yang saya sebutkan juga ada tajuk-tajuk ataupun ada topik yang disenaraikan untuk dipilih sebagai tajuk projek. Kan, ada yang pilih tajuk satu dan tajuk dua. Tajuk satu dan tajuk dua ni adalah berkisar mengenai TMK lah. Okey, kita baca lah sikit-sikit lah, walaupun sebenarnya kamu kalau baca pun kamu faham dah. Kamu faham dah. Jadi kita faham. Sebenarnya bila kita mengetahui tentang susur galur, mengetahui tentang gerak ataupun step-step peradaban. Okey, peradaban alam Melayu, peradaban Asia, peradaban barat dan juga peradaban global. Okey, peradaban globalisasi. Bila sebut saja peradaban globalisasi, ianya tidak mungkin boleh lari daripada penggunaan TMK.
Okey, peradaban globalisasi. Okey, global sejagat. Okey, peradaban digital. Peradaban digital tu peradaban globalisasi lah. Okey, bila sebut peradaban globalisasi ni memang tak dapat lari daripada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, jadi kalau kita tengoklah, okey, secara apa kata apa, kita celik-celik mata memang hidup dalam dunia global. Okey, kamu apatah lagi lah. Okey, dan kita sekarang ni, hari ini dan sekarang ni, waktu sekarang ni 5:31 petang ni, sekarang ni sebenarnya kita mengimplementasikan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, ada device-device, ada kita guna, ada PDPDT kan, pembelajaran dan pengajaran dalam talian kan, PDPT. Okey, menggantikan PDP. PDP, pembelajaran dan pengajaran, menggantikan kepada kaedah PDPDT dalam talian. Itu adalah salah satu proses transformasi dalam pendidikan. Okey, suatu ketika dulu pelaksanaan kelas online ni mendapat komen ataupun mendapat panggil apa, persepsi negatif lah dalam kalangan masyarakat. Tetapi kini pembelajaran dalam talian ni bukan lagi satu benda yang janggal. Okey, bukan lagi satu perkara yang luar biasa. Okey, dah menjadi kebiasaan. Dan kita pun dah jadi kelaziman, dah jadi budaya. Okey, kita menjadi kelaziman dah kita menggunakan teknologi maklumat ni untuk meneruskan proses PDPDT ni. Sebab apa? Ini adalah salah satu program ataupun transformasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi lah. Okey, yang tu yang kita dapat rasa sekarang ni. Okey, tetapi sebelum tu kita nak tengok okey. Jadi saya skip lah. Okey, ini adalah evolusi dan juga pengglobalan teknologi. Evolusi ni apa dia? Apa maksud evolusi? Siapa tahu? Evolusi tu apa? Evolusi. Siapa tahu maksud evolusi? Siapa tahu maksud evolusi? Transformasi? Ubah. Fatin, betul lah tu. Ejen perubahan, okey, pembaharuan, betul tak? Betul kan Fatin? Senyap terus Fatin. Fatin Muhammad Faizal ni. Ya. Betul tak? Pembaharuan. Betul. Okey, so kita nak tengok evolusi dan juga pengglobalan teknologi ni kan. Apa transformasi dia? Apa anjakan-anjakan yang berlaku ataupun apakah pembaharuan-pembaharuan yang berlaku yang kita boleh nampak dari sudut pemerhatian kita sendiri. Okey, contohnya dari aspek pertanian dan juga makanan. Memanglah okey, makanan ni banyak, kalau pertanian ni kita tengok teknologi-teknologi yang digunakan. Okey, sistem apa dia, dulu kita tak ada tanah tak boleh tanam, tapi sekarang ni tak ada tanah pun boleh tanam. Sebab apa? Ada teknologi hidroponik dan sebagainya. Itu contohlah. Okey. Samalah juga dengan teknologi makanan pun sama juga. Sebelum ni packing secara manual, sekarang ni dah ada teknologi canggih dah. Okey, masuk dalam mesin, terus jadi packing. Macam tu. Contohlah, okey, untuk senang nak fahamnya saya explain macam tu lah. Okey, samalah juga dari aspek pembinaan. Pembinaan pun sama juga. Banyak menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Okey, teknologi apa? Teknologi ialah dalam pembinaan ni dari sudut kejuruteraan awam, okey, dari sudut architecture dan sebagainya kan. So ada apps yang boleh digunakan okey, untuk melukis plan dan sebagainya. Tu maksudnya lah. Okey, dan seterusnya adalah pengangkutan. Okey, sebelum ni kita nak tunggu ubah, tahan.
Tak, kalau kita ralik sikit tak dan tahan bah tu jalan ikut dan je. Tak tunggu kita dah. Tapi sekarang ni melalui app saja boleh boleh settle masalah kita. Apa dia contohnya? Teknologi dalam pengangkutan ni contohnya apa dia? Saya boleh bagi contoh. Tempoh. Tempoh. Melalui apa? Contoh. Grab. Tu teknologi lah kan. Dulu tak ada Grab. Kan tak ada Grab dulu. Dulu nak naik bas kena sediakan duit shilling yang mencukupi. Kan? Duit shilling yang mencukupi baru boleh naik tambang. Kan? Sekarang ni kita dah boleh beli tiket online. Scan saja. Betul tak? Saya pun dah berpuluh Ya, tahun dah madam. tak biasa. Dah berpuluh tahun dah tak naik ni. Tak naik bas yang lama, tak naik teksi pun lama tak naik kan. Kan. Okay. So dah banyak. Banyak dah revolusi-revolusi yang berlaku. Okay. Seterusnya teknologi maklumat. Okay. Teknologi maklumat ni macam kamu tahulah. Sedia maklum. Dari hari ke hari, macam saya dulu belajar kat UTM. Saya dulu belajar kat UTM, sains komputer, ambil C++. Okay, ambil C++. Masa tu pakai software Bolen. Bolen C++. Sekarang ni software Bolen C++ ni dah ada dalam arkib negara. Kan? Sebab apa? Sebab ledakan tu ataupun transformasi tu semakin hari semakin cepat, pesat. Maksud kata cepat saja berubah dari masa ke semasa. Kan? Kamu sekarang ni C++ tak guna dah, tak guna Bolen dah. Saya dulu nak buat flash guna AutoWare, software AutoWare. Lalu nak cari AutoWare kat mana? Tak ada dah software tu. Duduk dalam arkib negara dia juga. Kan? So anjakan paradigma tu ataupun revolusi teknologi maklumat tu sangat cepat. Okay? Sangat cepat. Macam kita lah pakai phone sekarang ni kan. Phone sekarang dulu, satu ketika dulu Nokia 3310 kan. Kamu tak pernah rasa, saya pernah rasa. Saya pernah merasa pakai. Masuk universiti, abah saya beli 3310 tu. Tu rasa macam hebat sangat lah tu. Boleh pakai Nokia 3310 tu. Duk tahun depan abah cakap okay, advance sikit pakai Nokia Butterfly tu. Nokia kan Samsung Butterfly tu yang ada warna color-color tu. Seronok. Lepas tu pula kamu tak pernah nampak ni, tak boleh fikir macam mana kan. Okey, tahun berikutnya pula abang saya beli ni pula Nokia ni tapak beruang. Mesti tak tahu kan semua ni kan? Mesti tak tahu ni Nokia tapak beruang pula. Tapak beruang tu dia kenipik, dia kecil sikit tapi dia berat. Macam tu lah. Lepas tu ada yang Sony yang lipat dua tu. So nampak kat situ. Semakin hari semakin berkembang. Sekarang dulu Nokia 3310 tu nampak je macam tu tapi ada test market. Ada orang panggil apa? Produk tu ada test market. Sekarang ni tak ada nak test market sebab apa? Keluar saja terus jual. Keluar saja terus jual. Tak ada test market dah. Sebab apa? Sebab hambatan ataupun kita nak panggil apa? Kita panggil apa? Pergerakan teknologi maklumat tu sangat cepat. Kan? Sangat cepat. So tak ada dah nak test market. Kalau Oppo keluar model A contohlah. Oppo model A. Bulan depan dah keluar dah Oppo model B contoh. Kalau iPhone pun sama. iPhone model A bulan 2-3 bulan lagi keluar lah iPhone model boleh lain pula tu. So nampak semuanya semakin pesatnya perubahan tersebut lah. Samalah juga dengan teknologi komunikasi dan juga media. Samalah juga dengan teknologi komunikasi dan juga media ni. Kan sentiasa berkembang dan terus berkembang. Dulu orang pakai paper, baca surat khabar. Kan baca lah surat khabar hari-hari, tak baca surat khabar. Kalau tak ada surat khabar,
dengar radio. Sekarang ni mudah, tak ada masalah. Semua di hujung jari saja. Nak baca paper di hujung jari saja, iaitu e-newspaper lah. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Kita sebut apa? AI kan, artificial intelligence ni. Ataupun internet of thing. Kalau apa di translate kan rasa macam pelik. Tapi sebenarnya artificial intelligence dan juga internet of thing. Internet of thing ni itulah kamu punya program lah. Kena sangat dengan kamu. IoT ni kan. Okey. Seterusnya masih lagi dalam evolusi TMK yang mana kita nampak sebenarnya TMK ni adalah berasal daripada perkataan ICT lah, teknologi maklumat dan komunikasi. ICT, information communication and technology lah. So apa yang ada dalam tu? Okey, mesti berasal daripada device. Dan device ni menghasilkan output yang tertentu. Kita boleh dapat maklumat-maklumat yang diperlukan lah dengan mudah dan juga cepat. Okey, kemudian kalau kita nampak evolusi teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia ni, kita boleh nampak perkembangan tu bermula daripada zaman sebelum merdeka lagi sebenarnya, tetapi tidak berlaku selepas merdeka. Okey, selepas merdeka dari semasa ke semasa makin maju dan makin penggunaan teknologi maklumat ni semakin diberi perhatian. Okey, kenapa? Untuk memudahkanlah dan sebagainya lah. Tengok ni. Okey, bahagian pertama rukun negara pada tahun 31 Ogos 1970. Okey, membina masyarakat progresif dan akan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, bila tercetusnya dasar ekonomi baru. Okey, tercetusnya dasar ekonomi baru dan daripada dasar ekonomi baru tersebut beberapa dasar pendidikan telah diperkenalkan. Bila sebut dasar pendidikan baru diperkenalkan, maka dia tak boleh larilah dengan penggunaan sains dan teknologi ni. Okey, pada tahun 1983 Dr. Muhammad Awanglah. Ni siapa dia Dr. Muhammad Awanglah ni? Okey, siapa ni? Siapa dia Dr. Muhammad Awanglah ni? Dia ni adalah ketua pegawai eksekutif ni. Ketua pegawai eksekutif jaring. Okey, jaring. Apa dia? Joint Advanced Integrated Network ni. Dia ni adalah ketua pegawai eksekutif. Okey, semakin berkembang dan seterusnya wujudnya MC dan sebagainya, banyaklah. Kita ni dah jadi pusat teknologi maklumat dan sebagainya, banyaklah. Okey, kemudian daripada teknologi maklumat yang semakin berkembang tersebut, okey, kita nilai pula dari sudut hubungan manusia dengan teknologi maklumat. Okey, apa yang perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi tu apa kaitannya dengan manusia. Jadi hubungan manusia dengan teknologi maklumat ni sejauh mana? Okey, sejauh mana manusia ni mengaplikasikan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian. Okey, kerana apa? Manusia ni perlu bergantung dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, yang pertama adalah mudah mendapatkan maklumat. Okey, tahu kan? So saya lajukanlah dan memudahkan komunikasi yang lebih efisien. Okey, mempercepatkan banyak urusan manusia. Okey, mudah mengetahui perkembangan semasa dan juga meringankan beban kerja. Ya, betul lah. Benda yang boleh kita bagi shortcut, kita adakan shortcut, masa kita shortcut lah. Jangan cari jalan jauh, kita cari jalan dekat. Kan, meringankan beban kerja kita. Okey, jadi sebenarnya teknologi maklumat ni sebenarnya sangat membantu dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, seterusnya dalam masa yang sama, okey, dari sebalik implikasi positif terdapat juga beberapa implikasi negatif lah. Okey, teknologi maklumat juga dilihat sebagai beban. Kerana apa? Okey, kerana apa? Bekerja dengan
orang yang tidak menguasai teknologi baharu. So peranan kita lah untuk mengetengahkan TMK ni kepada golongan-golongan yang kurang arif berkenaan dengan TMK. Jadi hidup kerana tuntutan kerja 24 jam 7 hari seminggu. Ni kan. Macam kita sekarang lah kan. Kalau tak ada telefon, agak-agak lengkap dah hidup kamu ni. Kalau saya yang umur 30-an ni pun, saya rasa tak ada telefon. Saya rasa macam susahnya nak buat kerja. Tu zaman saya tu. Tambah zaman kamu, generasi Z ni, saya rasa kalau tak ada telefon boleh duduk. Boleh, madam? Ya. Boleh, betul ke? Dalam Fatin cakap tak boleh, Ain cakap tak boleh. Davinash, betul ke Davinash? Boleh kot, Tambah-tambah madam. yang ya. Mm-mm. Betul ke Davinash? In case. Okay, in case. Ada emergency? Macam mana nak buat? Emergency susah lah, madam. Susah sikit lah. Itulah. Jangan kita pandang dari sudut bila saya sebut telefon, kamu hanya fikirkan internet sahaja. Sebenarnya penggunaan teknologi tu, penggunaan teknologi, telefon tu teknologi lah kan? Penggunaan teknologi sebenarnya bukan sahaja kamu melayari internet sahaja, tetapi penggunaan dari sudut keperluan dia untuk berhubungan sesama manusia, okey, keperluan dalam mencari ataupun mencapai satu-satu ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu masuk keperluan tu. Telefon tu sebenarnya. Okey, tambah-tambah yang ada awet kan. Lagi dah tak boleh duduk kalau tak ada telefon. Betul tak? Saya dah lalui zaman Betul. kamu ni. Saya dah lalui. Saya bukan lahir-lahir tahun umur 30. Kan. Mestilah melalui zaman-zaman belia remaja-remaji macam kamu ni. Okey. Kemudian dalam masa yang sama juga, TMK ni dianggap juga, boleh dilihat juga sebagai beban. Okey, ni antara isu-isu yang berbangkit lah seharian kerana dikejar pemiutang. Okey, minta bayar hutang, bil-bil, kad kredit, kereta, rumah dan lain-lain. Okey, kan? Tu antara kelemahan teknologi maklumat lah. Di antara kelemahan. Terusnya, wujudnya benda-benda baharu. Contohnya, cyberbully. Bully cyber. Kan? Bully cyber. Kemudian, macam-macam lagi lah. Scam. Hate speech. Macam-macam lagi lah. Banyak lah. Kita ni Malaysia ni tak kurang hebatnya juga kan dengan cyberbully kan. Kita di tangga yang keberapa satu dunia? Siapa tahu? 4 kot. Ya, ketiga, keempat. Dia lari 2 tu. 3, kalau tak 3, 4. Kalau tak 4, 3. Dahsyat lah orang Malaysia ni. Malaysia ni dahsyat kot. Orang yang paling, negara yang paling aktif ni, keyboard warrior ni. Cyberbully. Ingat masa kes Gaza. Gaza dengan apa? Siapa tahu? Gaza dengan apa? Palestin. Gaza dengan Israel. Kan, bagaimana kita menyerang Israel sampai koyak lah Israel kan. Kan. Dahsyat kita. Okey, tu antara isu-isu baru, bukan isu baru, maksud kata budaya tak sihat. Okey, budaya yang tidak sihat ya kan, yang mungkin akan berlaku dan bukan mungkin, memang berlaku. Okey, mungkin berlaku. Masa scam ni berlambak-lambak. Okey, berlambak-lambak. Banyak sangat. Kalau kamu ni dapat panggilan telefon daripada mana-mana nombor yang tidak dikenali dan maklumkan kata kita ni berhutang sana lah, kita ni ada buat pinjaman sana lah, kita ni ada macam-macam lah. Okey, dan minta nombor akaun, jangan sekali-sekali. Nombor IC pun jangan sesekali
Buat ramah-ramah tamah nak bagi IC kita dekat orang. Bahaya kan? Bahaya. Saya selalu pesan kat anak-anak saya. Kan? Kalau ada orang call, yalah biasalah. Apa ni simptom-simptom mok-mok ni kan. Kan? So dia akan tambah-tambah pula zaman PDPR ni. Okay, dia akan langganlah internet dan sebagainya dan daftarkan bawa anak masing-masing kan. Okay, so bila daftarkan anak, bawa siapa? Bawa sama ada saya ataupun suami saya lah. Okay, kalau dapat number tu memang confirm. Confirm lah punya upline dia. Saya dengan husband. Kan? So bahaya kat situ dan saya selalu pesan kat anak, kalau ada orang minta nombor phone mama ke, nombor phone papa ke, jangan bagi. Apatah lagi IC, apatah lagi nombor rumah dan sebagainya lah. Okay, bahaya kan. Okay. Kemudian siapa biasa kena panggil dengan biasa terkena dengan scammer ni. Tapi biasa. Devinesh biasa kan. Saya Ya, pun biasa madam. kerana saya main-mainkan. Saya layankan je. Saya layan, saya letak. Saya kat dia kan. Okay. Alright, seterusnya etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, dalam kita menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ni kita tidak boleh terlalu gairah. Okey, terlalu gairah kita tak boleh terlalu fanatik, tak boleh terlalu ta'assub. Kan? Fanatik lah, tak terlalu fanatik sampai kita lupa. Sampai kita lupa bahawasanya terdapat etika-etika yang perlu kita ikut. Okey, terdapat batasan-batasan yang tertentu untuk kita ikut dalam penggunaan teknologi maklumat ni lah. Okey, jadi macam saya sebut selalu, okey, dalam apa sahaja benda yang kita buat mesti ada peraturan, mesti ada undang-undang, mesti ada etika. Okey, samalah juga dengan penggunaan teknologi maklumat ni. Kan ada etika-etika yang perlu kita ikut, bukan bersembrono saja. Okey, komunikasi sama manusia, mengikut piawaian, kelakuan online, okey, ketahui di mana anda berada di dunia cyber, kita tahu. Dan hormati masa orang lain lah. Ini antara etika-etika lah. Okey, dan sebenarnya teknologi maklumat juga sebagai tapak ataupun platform pengukuhan kesepaduan nasional kerana apa? Kerana kita perlu menjaga setiap kelakuan, perlu menjaga etika-etika, perlu menjaga peradaban, perlu menjaga tata susila semasa kita menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi lah. Okay, cara bertutur, cara berkongsi, menasihat, berdebat. Saya pernah marah anak saya satu hari tu. Tapi saya dah menyesal dah. Okay, sebab main game. Anak saya lelaki semua dah. Lelaki semua anak saya, 4 orang lelaki semua. Main game. Game apa kamu main tu? Free Fire ke? Betul tak Free Fire? Okay, so saya memang tak bagi anak saya pakai headphone ataupun earphone. Sebab saya nak anak saya, biarlah bising rumah saya tak apa. Tanpa silent. Saya kata nak main boleh, game nak main boleh, tapi jangan silent, jangan pakai headphone, jangan pakai earphone. Satu hari tu dengar yang partner dia kan, partner dia tu main sambil cakap benda-benda yang tak baik. Tak perlulah saya beritahu kan, bila sebut cakap tak baik tu cakap yang ni lah. So saya memang masa tu baru nak tahu lah kan, hantu kat 5 bertocang macam mana. So saya marah sebab apa? Marah sebab sayang, marah sebab nak jaga akhlak, marah sebab nak jaga tata susila, nak jaga adab. Nak main boleh tapi kena jaga tingkah laku. Okay, so kena tengoklah semua-semua ni lah. Okay, ini benda yang perlu kita titik beratkan. Okey, ini adalah isu-isu semasa dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dah disebut dah tadi kan? Ada beberapa budaya baru yang timbul akibat daripada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Contohnya jenayah cyber tadi lah. Okey, cyberbully. Jenayah cyber ni contohnya
akaun bank kita kena godam kan, tengok akaun kosong dan sebagainya, jenayah cyber. Kemudian melayari laman sesawang yang tidak bermoral ataupun pornografi. Okey, stop pornografi. Jangan tengok benda-benda yang tak bermanfaat, rosak akal kita. Okey, seterusnya menceroboh laman web. Okey, menggoda maklumat. Okey, ni yang panggil apa? Hack kan. Kemudian wujud budaya plagiarism, plagiat. Okey, copy paste. Copy paste tu adalah wujud budaya plagiarism. Okey, tu antara beberapa isu ataupun beberapa cabaran lah. Okey, cabaran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey. Secara kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan realiti kehidupan masa kini. Memang realiti kehidupan. Mana-mana sahaja. Okey, siapa pernah pergi China? Siapa pernah pergi China? Adakah siapa pernah pergi China? Pergi China nak buka Google boleh tak? Boleh tak buka Google China? Siapa bisa pergi? Ang bisa pergi ang? Lim? Lu? Tak bisa pergi China? Mana pergi habis ni? Tidur ah? Ada WhatsApp tak? Ada. China tak ada WhatsApp kan? Tapi bagaimana China makin maju, makin dah nak melawan US dah sekarang ni kan? Dari sudut teknologi lah. Okay, walaupun dia tak ada WhatsApp, tak ada Google, kan? Tapi kelebihan dia menggunakan teknologi ke arah lain, dari sudut ekonomi dia, kan? Dari sudut sosial dia, dari sudut politik dia. Okay. Jadi TMK mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan yang terbaik. Kan? Kalau kita guna ke arah kebaikan maka akan jadi baik. Tapi kalau kita menyalahgunakan teknologi maklumat tu maka dia akan jadi benda yang tidak baik lah. Contohnya jenayah cyber tadi, penggodaman tadi. Tu. Okey. Dan TMK juga seringkali disalahguna, okey, untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Betul lah. Betul lah. Mencipta virus juga adalah satu jenayah teknologi maklumat dan komunikasi. Okey. Tetapi kalau mencipta antivirus bagus. Baguslah. Sebab dia memanfaatkan. Cumanya kebiasaannya orang yang mencipta virus itu dialah yang membuat antivirus. Sebab apa? Sebab memandang keuntungan. Selalunya macam tu, tak semualah. Okey, kemudian teknologi maklumat perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Memang tidak boleh dinafikan lah. Okey, jadi TMK perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia masa hadapan, khususnya di Malaysia. Okey, itu sebabnya kita dalam sistem pendidikan kita memang menteri-menteri kita ataupun kementerian kita memang mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, dan kita sebut TMK ni, PDP ni, okey, penggunaan TMK dalam PDP ataupun pembelajaran dan pengajaran ni dalam pembelajaran abad ke 21, PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Bila sebut pembelajaran abad ke-21, PAK 21 ni maksud kata kerajaan mengoptimumkan ataupun kerajaan mendominasikan. Okey, bila sebut mendominasikan maksudnya kerajaan ni mementingkan pembelajaran ataupun mementingkan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyokong pergerakan pendidikan yang sedia ada di Malaysia ni. Tu maksud kata pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, so ada soalan nak tanya. Saya belum check lagi. Okey, saya minta maaf, saya belum check lagi outline. Okey, outline untuk projek. Tengok keadaan macam mana. Sabtu saya ada kelas, hari Ahad kalau saya ada masa saya check siap-siap lah kamu punya outline untuk projek. Okay. Bila outline tu diterima, boleh proceed untuk buat blog lah. Semua kelas ni sama je saya bagi projek sama saja. Okay, untuk kelas yang saya mengajak saya minta buat blog. Ada juga yang buat
debat. Okey, ada kelas yang kena buat debat, ada kelas yang kena buat pautun, ada kelas yang kena review filem dan sebagainya. Tapi kelas saya minta buat blog saja. Okey, blog lagi simple lah, lagi senang. Okey. So ada soalan nak tanya? Pukul 6 dah ni, saya masih dekat office. Ada soalan nak tanya? Tak ada, madam. Lagi? Ada soalan lagi? Selain daripada Davinesh? Tak ada puan. Tak ada, ha? Okey, Ain tak ada. So, macam itulah. Siapa yang ada buku, boleh baca buku. Okey, buku ni. Saya tak pasti ada berapa orang yang dah beli. Yang saya tahu, Binisri ada, Ain, Nur Ain ada. Ini buku baru. Okay. Dan kalau malas baca, tengoklah dalam apps. Okay. Apps MyEMP. Tengok dalam CDOS juga. Semua ada. Tak ada alasan lah. Tak ada alasan lah. Tak ada buku lah, madam. Tak ada. Semua setelah dibekalkan. Okay, saya pakai iPhone, madam. Tak boleh nak buka apps. Okay, saya dah bekalkan dalam maklumat-maklumat yang 3 benda tu. Link kelas teori, link kelas tutorial, link kelas maklumat khusus MPU 21032. Kan? Oh, tak boleh buka link tu lah, madam. Okay, buka CDOS. Kan? Buka CDOS, semua ada. Dibekalkan. So, tidak ada alasan lah untuk tak mau belajar. Okay, so saya rasa kita sampai kat sini saja. Saya minta maaf, saya minta ampun sebab minggu ni minggu yang terlalu busy untuk persiapan convocation sebenarnya. 27 dan 28 ni convo. Convocation. 455 orang graduan yang akan bergraduat lah. Okay, sini-sini kamulah. Ya. So saya sangat busy dengan convo tu lah. Tengah buat template budget dan sebagainya. Okay, so maafkan saya, halalkanlah masa-masa yang saya ambil itu. Okay, untuk kelas teori. Kelas teori section 1 dan section 3, DDT 1B dan juga 1C. Kelas teori saya masukkan supaya masukkan outline project. Untuk kelas tutorial hari inilah. Okay, hari inilah untuk kita buat kelas ganti sebagai tutorial. So minggu depan tidak ada hutang-hutang lah. Tak ada hutang. Saya settlekan minggu ni juga. Okay, so saya lepaskan kamu jam 6.03 petang. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay.